Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan jawapan bagi soalan 2 iaitu Sustainable Development Goals. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang iaitu Muhammad Farhan Hakimi, Muhammad Aidit, Muhammad Muaz, Muhammad Amirul Aiman dan Najmi Amri. Berikut adalah kandungan pembentangan kumpulan kami pada kali ini iaitu pengenalan kepada SDG, huraian ringkas SDG dan apakah SDG yang penting di Malaysia. Terdapat 17 tonggak utama dalam Sustainable Development Goals SDG. SDG adalah satu set 17 matlamat yang bersepadu dan saling berkaitan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet dan memastikan bahawa umat manusia menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Selanjutnya saya akan sambung untuk huraian ringkas SDG. SDG adalah satu set objektif global yang dipanggil matlamat pembangunan lestari untuk mencapai pembangunan lestari di seluruh dunia. SDG terdiri daripada 17 matlamat berkaitan iaitu pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. SDG adalah satu capaian kelestarian dalam konsultasi global dan kerjasama antara bangsa digunakan untuk mencapaikan matlamat SDG ini. Division for Sustainable Development Goal (DSDG) di United Nations of Department of Economics and Social Affairs menyediakan sokongan substantif, pembinaan keupayaan dan isu-isu utama yang berkaitan termasuk air, tenaga, iklim, lautan, urbanisasi, pengangkutan, sains dan teknologi. SDG ini juga membantu komuniti antarabangsa mengatasi isu global seperti kemiskinan ekstrim, ketidaksetaraan gender, pendidikan, kesihatan dan isu alam sekitar, di mana dia menyediakan panduan dan kerangka kerja untuk kerjasama global untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, mampan dan sejahtera. Baiklah, SDG pertama ialah tiada kemiskinan atau no poverty. SDG ini adalah menyasarkan untuk tiada kemiskinan mutlak iaitu di Malaysia yang menggunakan pakai rancangan Malaysia ke-12 dan juga menggunakan pakai pendapatan garis kemiskinan PJK. Oleh itu, kerajaan akan menyediakan bantuan kewangan daripada agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga menyediakan bantuan kewangan seperti bantuan sara hidup, bantuan tunai rahmah dan bantuan zakat khas untuk asnaf Muslim. Walau bagaimanapun, Malaysia masih tiada dasar khusus membasmi kemiskinan mutlak, iaitu kita memerlukan dasar khas seperti dasar ekonomi baru DEB. Oleh itu, kita akan menyaksikan bahawa pertumbuhan ekonomi yang berlaku adalah berpaksikan rakyat dan kita dapat mengatasi isu semasa dan langkah-langkah yang sesuai yang boleh diambil dan kita juga boleh memenuhi keperluan masa kini serta memastikan pembangunan yang mapan di masa depan. Baiklah, yang seterusnya adalah SDG kedua iaitu kelaparan sifar atau zero hunger yang melibatkan orang miskin yang mempunyai pendapatan rendah, tidak mempunyai makanan yang mencukupi dan manakala makanan yang ada tersebut tidak bernutrisi dan mereka akan mempunyai masalah kesihatan kerana kekurangan zat makanan. Oleh itu, kerajaan hendaklah melaksanakan dasar keterjaminan makanan bagi memastikan rantaian makanan terjaga dan memastikan makanan tersebut tahan lama dan bagi mengatasi isu-isu semasa seperti isu beras, isu produk daging dan tenusu dan seperti dan termasuklah pelaksanaannya dalam dasar agro makanan negara 2.0. Oleh itu, dalam sektor pertanian, pembangunan teknologi adalah penting bagi meningkatkan produktiviti dan caranya adalah memberi bantuan kepada petani-petani kecil bagi meningkatkan produktiviti tersebut. Selain daripada itu, melaksanakan pemeliharaan biologi dan penanaman pintar serta pembangunan R&D baka lembu. Dan oleh itu, kerajaan hendaklah menggalakkan penggunaan sains dan teknologi yang meliputi genetik haiwan, pembangunan teknologi, R&D dan meningkatkan keupayaan ternakan tempatan. SDG ketiga iaitu kesihatan yang baik dan kesejahteraan, good health and well-being. Hal ini adalah meliputi fasiliti kesihatan iaitu fasiliti kesihatan hospital di bandar dan klinik kesihatan di luar bandar. Hal ini adalah penting bagi mengatasi isu seperti
penyakit-penyakit dan kanser. Seterusnya akan meningkatkan kualiti dan jangka hayat penduduk. Seterusnya adalah kos rawatan. Jika kita lihat di Malaysia, kos rawatan hanya adalah RM1. Walau bagaimanapun kita masih perlu bayar kos pembedahan lain. Walau bagaimanapun bayaran tersebut tidaklah semahal seperti hospital swasta. Oleh itu kerajaan juga telah menyediakan pelbagai bantuan dalam untuk sektor kesihatan, iaitu bantuan kewangan seperti PKB40, MySalam dan skim perubatan madani. Seterusnya adalah juga melibatkan dasar seperti dasar kesihatan negara, dasar kesihatan mental negara, pembelanjaan dan bajet untuk sektor kesihatan awam dan meningkatkan R&D lah berkaitan penyakit berjangkit. Dan kita juga dapat lihat nisbah agihan yang semakin baik pada tahun 2021, iaitu doktor gigi adalah 2.4 per 1,000 penduduk, dan doktor gigi adalah 0.4, pegawai farmasi adalah 0.6, anggota perbidanan adalah 1.0 dan jururawat berdaftar adalah 3.5. Baiklah, seterusnya adalah SDG keempat, iaitu pendidikan berkualiti atau quality education, yang melihatkan kepada tunjang utama iaitu keperluan masa kini, kepentingan masa depan, akses pendidikan yang berkualiti yang meliputi pendidikan sekolah rendah, prasekolah dan sekolah menengah serta pembangunan lestari. Hal ini adalah meliputi bidang berkaitan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan serta pemikiran kritikal, penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan. Hal ini juga adalah meliputi bidang pendidikan seperti linguistik, perniagaan, asas ekonomi, sains, matematik, teknologi dan vokasional. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, jumlah kadar penyertaan peringkat prasekolah telah menurun pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh penyebaran wabak pandemik COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan data dalam jumlah kadar penyertaan peringkat prasekolah, dan begitu juga kadar penyertaan belia dan dewasa dalam pendidikan dan latihan formal dalam tempoh 12 bulan juga menurun. Oleh itu, kerajaan hendaklah mempunyai satu dasar pendidikan yang kukuh, seperti kita boleh memperkasakan lagi dasar pendidikan kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Seterusnya ialah SDG kelima, iaitu kesaksamaan jantina. Definisi bagi SDG kelima ini dapat ditafsirkan sebagai satu matlamat pembangunan yang memastikan akses, peluang dan hak yang sama untuk semua tanpa mengira jantina. Manakala tujuan kesaksamaan jantina ini penting untuk dicapai adalah untuk memastikan hak-hak perempuan dan lelaki setara dalam semua aspek kehidupan. Begitu juga untuk menghapuskan apa jua bentuk diskriminasi dan keganasan berdasarkan jantina. Dari segi ukuran keberkesanannya di Malaysia, kita dapat lihat menerusi peratusan kerusi yang disandang oleh wanita dalam Parlimen Negara, di mana 13.8% pada tahun 2020 telah meningkat kepada 18.2% pada tahun 2021 di Dewan Negara. Manakala di Dewan Rakyat pula 14.4% pada tahun 2020 telah meningkat kepada 14.9% pada tahun 2021. Matlamat seterusnya adalah air bersih dan sanitasi, di mana matlamat bagi SDG ke-6 ini adalah untuk memastikan akses universal kepada air bersih dan sanitasi yang selamat dan terjangkau menjelang 2030. Air bersih dikatakan penting kerana ianya adalah hak asasi manusia dan asas kepada kesihatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih juga membantu dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kualiti hidup. Dari segi manfaat bagi matlamat ini ialah air bersih dapat menyokong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan sumber air yang mencukupi untuk industri dan pertanian. Air bersih juga dapat menurunkan beban penyakit sekaligus membolehkan aktiviti yang lebih baik dalam masyarakat. Matlamat seterusnya adalah tenaga mampu milik dan bersih. Matlamat SDG ke-7 ini adalah untuk meraih akses tenaga yang berpatutan, bersih dan boleh diperbaharui secara universal menjelang 2030. Tenaga mampu milik dan bersih ini dikatakan penting kerana ianya mampu mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar dan memberikan alternatif yang mampan kepada sumber tenaga konvensional. Ianya juga penting dalam menangani isu perubahan iklim dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Ukuran keberkesanan matlamat SDG ini di Malaysia kita dapat lihat sejumlah 99.9% penduduk di Malaysia telah berjaya mendapatkan bekalan elektrik pada tahun 2016 dan 2019. Seterusnya adalah SDG yang ke-8, iaitu kerja yang sesuai dan pertumbuhan ekonomi, iaitu Decent Work and Economic Growth.
Matlamat pembangunan mampan SDG 8 adalah bertujuan untuk memastikan pertumbuhan yang mampan dan berkualiti serta menyediakan peluang pekerjaan yang layak kepada semua lapisan masyarakat. Malaysia amat menumpukan perhatian kepada pembangunan sumber manusia bagi mencapai SDG 8 ini. Misalnya, pendidikan dan latihan vokasional mestilah diperkukuhkan lagi bagi memastikan setiap pekerja tempatan mempunyai kemahiran yang sesuai dengan keperluan pasaran buruh. Hal ini kerana bertujuan mengurangkan ketidakserasian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Selain itu, kerajaan Malaysia juga aktif dalam mempromosikan peluang pekerjaan dengan mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif. Antara inisiatif adalah seperti Pelan Jana Semula Ekonomi iaitu Pencana dan program bantuan rakyat dan perniagaan Prihatin, di mana ianya dapat memberikan sokongan kepada industri dan membantu pekerjaan yang sedia ada. Walau bagaimanapun, ketidakserasian antara keperluan industri dan kemahiran perkembangan ekonomi negeri yang tidak selari dan impak perubahan teknologi merupakan cabaran dalam mencapai SDG 8 ini. Oleh itu, langkah-langkah efektif seperti penyelarasan antara pendidikan dan pasaran buruh serta peningkatan inovasi dalam sektor ekonomi serta peningkatan produktiviti tenaga kerja melalui latihan amatlah diperlukan. Bagi SDG 9, matlamat utama pembangunan mampan SDG 9 adalah bertujuan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang kukuh, inovasi yang berterusan dan pertumbuhan industri yang mampan. Malaysia telah memberikan tumpuan dalam peningkatan penyelidikan dan pembangunan R&D serta pemindahan kepada teknologi baru. Hal ini sudah tentu dapat meningkatkan produktiviti melalui penerapan teknologi dan inovasi. Malaysia juga telah melabur secara besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur fizikal dan digital, di mana antara projek-projek besar seperti projek penswastaan infrastruktur PPI, MRT dan LRT dalam memainkan peranan penting dalam meningkatkan accessibility dalam negara. Menurut survei tenaga buruh, Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan guna tenaga di sektor pembuatan di luar bandar meningkat daripada 12.3% pada tahun 2020 kepada 14.8% pada tahun 2021, manakala menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menunjukkan peratusan penduduk yang meliputi rangkaian muda alih mengikut teknologi pada tahun 2020 adalah sebanyak 96.7%, meningkat kepada 98.5% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan liputan rangkaian dan ke arah ekonomi digital semakin berkembang. Seterusnya adalah bagi SDG yang ke-10, iaitu bertujuan mengurangkan ketidaksamaan dalam negara maupun antara negara dengan menumpukan kepada keperluan yang terpinggir. Usaha ini adalah melibatkan peningkatan akses kepada pendidikan, peluang ekonomi dan perkhidmatan kesihatan bagi semua lapisan masyarakat. Perubahan struktur ekonomi kepada struktur ekonomi yang lebih berkepakaran dan berteknologi tinggi telah memberi peluang pekerjaan dan faedah ekonomi kepada banyak pihak. Malaysia telah memberikan tumpuan kepada sistem pendidikan yang inklusif, di mana menambah baik infrastruktur pendidikan dan peningkatan akses kepada pendidikan yang berkualiti. Hal ini membolehkan semua lapisan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik mampu mendapatkan peluang pendidikan yang terbaik. Selain itu, langkah peningkatan akses kepada perkhidmatan kesihatan juga penting, iaitu pelaksanaan Pelan Jaminan Kesihatan Nasional JKM adalah salah satu inisiatif di mana semua rakyat mendapat faedah perkhidmatan kesihatan yang berkualiti tanpa mengira status ekonomi. Dalam mencapai matlamat SDG 10, terdapat cabaran yang perlu diatasi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi dan peluang pendidikan yang lebih baik masih tidak dapat mencapai semua kumpulan masyarakat, terutamanya mereka yang berada di luar bandar. Oleh itu, usaha yang berterusan perlu dilaksanakan bagi memastikan tiada golongan yang terpinggir maupun mereka yang berada di luar bandar. SDG ke-11 iaitu Komuniti dan Bandar yang Lestari. Sasaran pertama SDG 11 ini adalah untuk memastikan akses kepada tempat yang lebih selamat dan perumahan yang mampu milik menjelang 2030. Antara tahun 2000 dan 2014, jumlahnya menurun dari 39% menjadi 30%, yang mana telah menunjukkan adanya penambahbaikan terhadap akses kepada tempat tinggal yang lebih selamat. Walau bagaimanapun, jumlah penduduk orang yang tinggal di kawasan kumuh meningkat daripada 792 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 880 juta pada tahun 2014. Pergerakan penduduk dari luar bandar ke bandar terus berlaku dengan pesat, terutama disebabkan oleh pertumbuhan penduduk
dan tawaran alternatif perumahan yang lebih baik di kawasan bandar. Masih terdapat cabaran yang perlu diatasi dalam menyediakan perumahan yang mencukupi untuk penduduk bandar serta mengurangkan bilangan kawasan setinggan atau penempatan tidak formal. SDG ke-12 iaitu tanggungjawab terhadap penggunaan dan pengeluaran. Secara umumnya, matlamat SDG ke-12 ini adalah untuk memastikan pola penggunaan dan penghasilan adalah secara lestari. Berikut merupakan 8 contoh sasaran yang ingin dicapai melalui SDG ke-12, iaitu yang pertama, melaksanakan rangka kerja 10 tahun pengeluaran dan penggunaan lestari. Kedua, pengurusan yang lestari dan menggunakan sumber semula jadi. Ketiga, mengurangkan separuh daripada sisa makanan per kapita. Keempat, pengurusan bahan kimia dan sisa buangan yang bertanggungjawab. Kelima, mengurangkan penghasilan sisa buangan secara optimum. Keenam, menggalakkan syarikat untuk mengamalkan amalan lestari dan membuat laporan mengenainya. Ketujuh, mempromosikan amalan perolehan awam yang lestari. Dan yang ke-8, mempromosikan kefahaman sejagat mengenai gaya hidup lestari. Antara 3 fokus utama bagi sasaran dalam mencapai adalah menyokong negara membangun untuk memperkukuhkan keupayaan saintifik dan teknologi mereka. Selain itu, membangunkan dan melaksanakan alat untuk memantau impak pembangunan lestari. Seterusnya, menghapuskan gangguan pasaran seperti bahan api fosil subsidi yang mendorong kepada pembaziran penggunaan. Sebagai contoh, subsidi bahan bakar fosil global pada tahun 2018 adalah sebanyak 400 bilion USD, yang mana nilai ini adalah 2 kali ganda anggaran subsidi untuk bahan baharu dan seterusnya menggagalkan usaha untuk mengurangkan pelepasan kabel karbon dioksida. Menjelang 2019, terdapat 79 buah negara dan Kesatuan Eropah telah melaporkan sekurang-kurangnya mempunyai satu instrumen dasar nasional untuk mempromosikan penggunaan lestari dan corak pengeluaran. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai sasaran pertama, iaitu melaksanakan rangka kerja 10 tahun bagi pengeluaran dan penggunaan lestari. Seterusnya, SDG ke-13. SDG ke-13 ialah berkaitan dengan tindakan iklim, yang mana ia berfokus pada tindakan segera untuk menangani perubahan iklim dan impaknya dengan 5 sasaran secara keseluruhan. 3 dari sasaran ini merupakan sasaran hasil, iaitu memperkukuhkan daya tahan dan keupayaan adaptif terhadap bencana yang berkait dengan cuaca, mengintegrasikan langkah membanteras perubahan iklim ke dalam polisi dan perancangan, dan membina pengetahuan serta keupayaan untuk memenuhi perubahan iklim. Baki 2 sasaran lagi adalah sasaran yang bersifat kaedah mencapai, iaitu melaksanakan konvensyen rangka kerja PBB mengenai perubahan iklim dan mempromosikan mekanisme bagi meningkatkan kapasiti perancangan dan pengurusan. Perkembangan terkini menunjukkan bahawa dalam tempoh antara tahun 2000 hingga 2018, pelepasan gas rumah hijau dari negara-negara maju telah mengalami penurunan sebanyak 6.5%, sementara pelepasan dari negara-negara membangun meningkat sebanyak 43% antara tahun 2000 hingga 2013. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama global bagi mengatasi masalah perubahan iklim dengan mengambil kira sumbangan dari pelbagai negara. Selain itu, sehingga bulan Mac 2020, sebanyak 189 negara telah mengesahkan Perjanjian Paris dengan 186 negara termasuk Kesatuan Eropah telah berbincang mengenai sumbangan mereka dalam memenuhi persyaratan perjanjian tersebut kepada Sekretariat Konvensyen Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Ini menunjukkan kesedaran dan komitmen global terhadap kerjasama bersama untuk mengurangi kesan perubahan iklim. Selain itu, pada tahun 2019, sekurang-kurangnya 120 dari 153 buah negara membangun telah menjalankan aktiviti untuk menghasilkan dan melaksanakan rancangan adaptasi nasional. Rancangan tersebut akan membantu negara mencapai matlamat global mengenai adaptasi di bawah Perjanjian Paris. Baiklah, seterusnya ialah SDG 15 iaitu Life on Land. Untuk hutan, Malaysia telah mengekalkan liputan hutan yang agak stabil iaitu 55% daripada kawasan tanahnya melebihi purata global iaitu 31%. 5.2% daripada kawasan tanah Malaysia ditetapkan sebagai kawasan perlindungan termasuk taman negara dan sanituari kehidupan liar. Rangkaian ini melindungi biodiversiti dan ekosistem tetapi masih tidak mencapai sasaran biodiversiti IC sebanyak 17%. Dianggarkan 24,000 hektar
hutan primer telah hilang pada tahun 2020 walaupun kadar penebangan hutan semakin perlahan. Dari segi biodiversiti pula, Malaysia ialah sebuah negara mega diversiti dengan lebih 500,000 spesies dikenal pasti menyumbang kira-kira 6% daripada biodiversiti dunia. Lebih daripada 800 spesies di Malaysia disenaraikan sebagai terancam oleh Senarai Merah IUCN menekankan keperluan untuk usaha pemeliharaan. Pelan tindakan pemeliharaan harimau kebangsaan bertujuan untuk melindungi spesies terancam. Malaysia mempunyai bilangan spesies endemik yang tinggi, tidak ditemui di tempat lain di bumi ini. Untuk tanah pula, amalan seperti penanaman kontur dan teres sedang digalakkan untuk meminimumkan hakisan dan mengekalkan kesuburan tanah. Proses pembandaran yang pesat serta kian membangun dan pembangunan infrastruktur boleh menyebabkan kemerosotan tanah dan kehilangan tanah pertanian. Malaysia mengalami kemerosotan tanah di kawasan tertentu disebabkan oleh faktor seperti kemarau dan amalan penggunaan tanah yang tidak mampan. Membanteras penggurunan memerlukan strategi pengurusan tanah yang bersepadu. Bagi SDG 16 iaitu Peace, Justice and Strong Institution, untuk keamanan, indeks jenayah negara turun daripada 62.26 pada 2019 kepada 55.45 pada 2022. Skor Malaysia pada Indeks Persepsi Rasuah Transparency International telah bertambah baik secara beransur-ansur mencapai 53 pada 2022. PDRM juga sedang menjalani transisi ke arah usaha pemodenan dengan meningkatkan tumpuan terhadap kepolisian komuniti dan penggunaan teknologi. Kebimbangan kekal mengenai pencabulan hak asasi manusia dan kekerasan yang berlebihan oleh beberapa pegawai beruniform yang tidak bermoral. Bagi undang-undang, Malaysia menyediakan bantuan guaman kepada individu berpendapatan rendah melalui Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Jika kita berbicara tentang kecekapan mahkamah, sudah pasti tunggakan dan kelewatan dalam sistem mahkamah terus menghalang akses kepada keadilan. Malaysia mengamalkan pendekatan kebebasan bersuara kepada rakyat. Walaupun Perlembagaan Malaysia menjamin kebebasan bersuara dan berhimpun, proses aman boleh menghadapi campur tangan polis dan wartawan kadangkala mengalami gangguan dan juga ugutan. Untuk cabaran pula, usaha sedang dijalankan untuk mengukuhkan serta memperbaharui institusi termasuk Badan Kehakiman, Agensi Anti Rasuah dan Suruhanjaya Bebas. Walau bagaimanapun, keberkesanan reformasi ini sering dihalang oleh campur tangan politik dan kepentingan peribadi. Organisasi masyarakat sivil memainkan peranan penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan manusia dan tadbir urus yang baik di Malaysia. Walau bagaimanapun, mereka menghadapi cabaran seperti undang-undang yang terhad dan had pembiayaan. Bagi SDG 17 iaitu Partnership for the Goals, yang pertama iaitu kerjasama antarabangsa. Pada 2021, Malaysia menyumbang $16.8 juta kepada ODA memfokuskan pada bidang seperti pendidikan, pertanian dan pengurusan bencana. Aliran masuk pelaburan langsung asing FDI mencecah $23.3 bilion pada 2022 menunjukkan daya tarikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Dasar seperti insentif pelaburan dan zon ekonomi bebas seperti Iskandar Malaysia menyumbang kepada integrasinya ke dalam rantaian nilai global. Inisiatif seperti pengkongsian ekonomi komprehensif serantau dijangka meningkatkan lagi kerjasama ekonomi serantau. Bagi pembangunan yang mampan, kerjasama program seperti Program Kerjasama Teknikal Malaysia dan Inisiatif Kerjasama Selatan-Selatan menyediakan pembinaan kapasiti dan perkongsian kepakaran dengan negara membangun. Pelaburan dalam R&D dan perkongsian dengan organisasi antarabangsa memudahkan pemindahan teknologi dalam bidang seperti tenaga boleh diperbaharui dan bioteknologi. Inisiatif penyertaan Malaysia dalam Perjanjian Paris dan CDB mempamerkan komitmennya Malaysia untuk menangani cabaran alam sekitar. Inisiatif seperti Aspirasi Karbon Rendah Kebangsaan 2045 bertujuan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menggalakkan pembangunan mampan. Yang seterusnya ialah sumbangan. MTCP Malaysia telah melatih pegawai dari lebih 130 negara penyumbang kepada pembangunan kapasiti dan pembangunan institusi di negara rakan kongsi.
Pelaburan tenaga boleh diperbaharui di Malaysia mencecah USD 10 bilion menjelang 2022, menyumbang kepada peralihan tenaga bersih negara dan matlamat iklim global. Inisiatif alam sekitar negara seperti Dasar Teknologi Hijau Malaysia telah menunjukkan kejayaan dalam mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan amalan yang mampan. Setelah penjelasan daripada SDG ke-17, maka berakhirlah pembentangan kami pada kali ini. Kami berharap agar SDG ini diambil berat oleh pihak kerajaan dan dilaksana sebaik mungkin bagi mengatasi isu-isu yang berlaku dan memastikan berlakunya pembangunan yang lestari. Sekian, terima kasih.